Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam ini dapat kita teruskan seperti yang diwar-warkan, seperti yang dijadualkan. Setiap Khamis pada Jumaat kita akan memahami, mencari petunjuk daripada ayat-ayat yang berkaitan, yang berkisarkan tentang perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Secara tidak langsung, pengajian ini membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, jika kita melihat kepada perjalanan pengisian kita pada minggu-minggu yang lalu, malam ini merupakan pertemuan kita buat kali yang kelima, siri yang kelima, yang mana siri yang kelima pada malam ini, kelas kita pada malam ini, kita akan membincangkan perumpamaan yang ketiga daripada 66 perumpamaan yang telah kita senaraikan di dalam senarai semak perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi bagi sesiapa yang mungkin malam ini baru berkesempatan untuk mengikuti ataupun baru mengikuti pengisian pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, digalakkan supaya sentiasa merujuk kepada senarai semak. Seizinkan saya memaparkan senarai semak perumpamaan yang telah pun kita sediakan untuk silibus pembelajaran kita setiap Khamis malam Jumaat. Jadi kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin Zoom, saya ada kongsikan senarai semak perumpamaan yang kita akan ikut senarai ini daripada bilangan yang pertama sehinggalah bilangan yang ke-66. Jadi kita dah masuk bulan 10, nak pergi kepada bulan 11. Ini bermakna ke-66 perumpamaan ini dia akan disambung sehinggalah kepada tahun 2023 insya-Allah. Jadi kalau setiap kelas kita boleh kupas satu atau dua, insya-Allah tahun depan kita boleh selesaikan pembelajaran 66 perumpamaan di dalam Al-Quran. Okey, saya ingatkan sekali lagi, 66 dalam senarai semak perumpamaan ini bukan membawa maksud hanya ada 66 sahaja perumpamaan di dalam Al-Quran, tetapi silibus yang kita akan gunakan, kita fokus kepada 66 sahaja perumpamaan. Baik, malam ini kalau kita tengok pada senarai perumpamaan, kita akan masuk yang ketiga. Kita akan masuk perumpamaan yang ketiga, bilangan 3, Suratul Baqarah ayat 26, muka surat nombor 5, yang kita letakkan tajuknya adalah
nyamuk yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan. Okay, malam ni kita nak kupas tentang seekor haiwan yang sangat kecil. Walaupun dia kecil, tetapi Allah jadikan ia sebagai perumpamaan. Kenapa? Dan apakah reaksi manusia-manusia yang dia jumpa, yang dia dengar ayat Quran ada sebut tentang nyamuk. Jadi inilah yang kita akan bicarakan pada malam ini, insya-Allah. Okay. Kemudian yang kedua, pastikan tuan-tuan dan puan-puan menerima nota rujukan yang ringkas yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan siapa yang berada di ruangan chat, dia boleh tengok dekat ruangan chat di dalam Zoom ni, ada rakan-rakan saya telah letakkan link Google Drive. Okey, jadi siapa-siapa yang belum lagi berada di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan digalakkan untuk berada di sana kerana di Telegram Akademi Malaysia, Akademi Tadabbur Malaysia ada meletakkan senarai nota-nota dan jadual-jadual yang kita akan buat setiap minggu. Okey, jadi kita terus kepada perbincangan kita, perumpamaan yang ketiga daripada 66 perumpamaan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, kita baru je bermula sebenarnya. Baru sampai perumpamaan yang ketiga. Baik, ayat rujukan kita adalah ayat yang ke-26, Suratul Baqarah, surah nombor 2. Okey, ayat yang ke-26 ini dia berada pada halaman yang kelima. Dia berada pada halaman yang kelima. Jadi kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Baik. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau pada muka surat yang kelima dalam mushaf, dalam Quran, ia berada pada baris yang ke-4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Bermula pada baris yang ke-4 sampai baris yang ke-9, kita akan jumpa ayat yang ke-26 ini. Okay. Di dalam nota yang saya paparkan, yang saya kongsikan di Zoom ini, ayat ini saya pecah-pecahkan dia, yang mana setiap pecahan ayat itu saya letakkan terjemahan dia supaya kita lebih jelas, kita lebih nampak pada ayat yang kita nak baca dan ayat kita nak bincangkan. Baik, kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca. Mungkin tuan boleh ikut ataupun tuan boleh dengar sebaik yang mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udah أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okay, ayat lanjutan dia. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Itulah ayat yang ke-26. Okay, kita tengok terjemahan dia sepintas lalu, kemudian kita akan pergi kepada pentafsiran ayat dia. Okey. Ayat ini Allah memulakan dengan menegaskan. Allah membuat penegasan dengan menggunakan kalimah inna. Sesungguhnya Allah, bermakna Allah nak menegaskan
Sesungguhnya Allah itu la yastahyi, tidaklah malu, ay yadriba mathala, untuk membuat, mendatangkan satu perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, menggunakan seekor nyamuk hingga ke suatu yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Maknanya Allah bagi tahu, Allah menegaskan yang Allah itu tidaklah malu untuk bawa satu perumpamaan dengan digunakan seekor nyamuk, seekor nyamuk walaupun lebih kecil pada nyamuk pun Allah tidak malu untuk jadikan ia sebagai perumpamaan. Okey. Kemudian Allah menerangkan kepada kita kumpulan manusia yang pertama, apabila mereka baca ayat Quran, mereka dengar Al-Quran dibacakan dan ayat itu berbentuk perumpamaan, perumpamaan itu dikaitkan dengan seekor nyamuk, maka golongan yang pertama Allah mengatakan fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang telah beriman. Maknanya golongan yang pertama ni, apabila dia dengar Al-Quran disampaikan, dia baca Al-Quran, dia jumpa ayat perumpamaan, walaupun Allah gunakan perumpamaan dengan seekor nyamuk, orang beriman ni faya'lamuna annahul haqq, mereka ni sentiasa mengetahui bahawa ayat perumpamaan itu adalah benar. Dia kata benar min rabbihim, yang mana ayat yang bentuk perumpamaan itu memang benar, ia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang beriman ni mereka meyakini, mereka membenarkan selagi dia ayat Quran, ia adalah benar. Ayat ini datang dari Allah. Okey, maknanya mereka menerima ayat itu. Okey, kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang dia tak setuju. Dia ragu-ragu. Orang yang bermusuh dengan wahyu ni, Allah katakan wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, mereka ini apabila mereka dengar ayat Quran, mereka dengar, mereka juga membaca ayat Quran yang berbentuk perumpamaan menggunakan haiwan seperti seekor nyamuk ini, mereka mengatakan fayaqulun, mereka selalu mengatakan madza aradallahu bihadza mathala, apa maksud Allah membuat perumpamaan dengan ini? Maknanya mereka ni mempelekehkan, mereka mengkecil-kecilkan, kan, seolah-olahnya dalam bahasa kita, dalam bahasa netizen ni, mungkin orang kata apa barang bawa perumpamaan tentang seekor nyamuk, kan, apa kehernya, kata orang kan, apa kena-mengenanya. Berbeza dengan orang beriman tadi. Orang beriman ni dia terima 100%. Apa saja dari Allah, ia mesti ada sebab, dia benar. Tapi orang tak beriman ni, dia akan memperkecil-kecilkan. Dia akan cari masalah pada ayat Quran tu. Okay, terutama ayat-ayat yang datangnya menggunakan perumpamaan dengan seekor haiwan nyamuk. Kenapa dengan nyamuk? Nyamuk kan kecil. Nyamuk ni tak ada faedah pun. Ini fikiran bagi mereka, kan. Jadi mereka mempertikaikan. Okey, kemudian Allah cerita lagi. Okey, kesan
daripada perumpamaan seekor nyamuk tadi itu. Allah jadikan seekor nyamuk sebagai perumpamaan ini. Kesan dia, ada orang yang dia tahu ayat tu adalah ayat Quran. Dia bersumberkan dari Allah. Allah yang kata macam tu. Okey, dia dapat apa? Apa hasil dia dapat? Manakala kumpulan yang mengingkari, mempelekehkan ayat-ayat Quran yang perumpamaan yang menggunakan haiwan-haiwan kecil seperti itu, mereka ni dapat apa? Maka Allah mengatakan kesan orang yang menolak ayat-ayat Quran yang bentuk perumpamaan itu, Allah kata yudhillu bihi kathira. Allah menyesatkan ramai orang disebabkan ayat bentuk perumpamaan itu. Wa yahdi bihi kathira. Dan ramai juga dengan sebab dia terima perumpamaan itu, dia meyakini, dia faham, maka ramai juga orang dapat hidayah. Tapi ramai juga orang yang jadi tersesat disebabkan perumpamaan itu. Okey. Kemudian Allah membuat penutupan pada ayat nombor 26 ni. Kenapa Al-Quran yang Allah turunkan yang berbentuk perumpamaan ini, ada orang boleh jadi sesat ya? Kenapa ramai boleh jadi sesat? Takkan ayat Quran tu boleh membawa kepada kesesatan? Itu kan ayat Allah, itu kan perkataan Allah, itu kan kalamullah. Takkan kalamullah ini diturunkan untuk menyesatkan orang? Tapi Allah kata ramai orang telah sesat dengan sebab ayat-ayat bentuk perumpamaan itu. Allah memberikan jawapan. Kenapa mereka boleh jadi sesat dengan ayat-ayat berbentuk perumpamaan yang dikaitkan dengan haiwan seperti seekor nyamuk? Allah memberitahu bahawa wama yudhillu bihi. Allah mempertahankan bahawa Al-Quran tu bukan untuk menyesatkan. Tapi macam mana ramai orang boleh tersesat? Allah mengatakan dan Allah tidak menyesatkan ramai manusia dengan sebab perumpamaan itu. Illal fasiqin. Melainkan orang-orang yang sentiasa berada dalam kefasiqan. Maknanya, kalau ada orang yang makin jauh dari Allah, dia makin jauh daripada jalan yang lurus, apabila dia dengar, dia baca ayat Quran ni, sebenarnya mereka ni bukan kerana perumpamaan tu. Bukan kerana perumpamaan tu sangat lekeh, sangat ringkas, digunakan haiwan, dijadikan perumpamaan. Bukan sebab tu. Tetapi sebenarnya Allah mengatakan, sebenarnya karakter mereka itu sebenarnya, mereka itu sentiasa menjadi orang yang fasiqin. Orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, fasik tu apa? Okay, ada di dalam nota, kita ada nyatakan apa itu maksud orang yang fasik. Okay. Fasik, kalau menurut Ibnu Kathir, beliau mengatakan fasik bererti orang yang keluar daripada ketaatan. Okay. Sesiapa yang dia tak nak taat, dia akan dapat gelaran fasik. Orang Arab dalam bahasa yang mereka gunakan, kalau mereka nak kata, okey, kurma yang terkeluar dari kulitnya. Maksudnya kurma lepas dikupas, keluar dari kulit dia tu, mereka akan guna perkataan fasik. Fasik macam mana? Mereka kata fasaqatir rutbatu. Kita jumpa tak perkataan fasaqat? Fasiklah itu.
Maksudnya rutbah tu, rutab tu kurma. Kurma yang keluar dari kulitnya dia panggil fasaqat. Maknanya fasaq. Jadi apabila kurma yang keluar dari kulitnya, dia gunakan juga istilah fasaq. Tikus. Tikus kalau dia keluar dari tempat persembunyian dia, lubang-lubang kan, untuk dia melakukan keburukan, ialah tikus kan, dia bawa penyakit. Jadi tikus tu kalau dia keluar dari tempat dia tu, maka dia akan digelar dengan fawaisiqah. Fawaisiqah. Sebab tu tikus ni, dia di antara haiwan yang digelar oleh Nabi sebagai fawaisiqah. Ada kaitan dengan fasiq. Ada kaitan. Ini menunjukkan bahawasanya kalau perkataan fasiq dikaitkan dengan manusia, maknanya manusia itu telah keluar dari mentaati Allah. Kalau kurma yang keluar daripada kulitnya, diguna juga perkataan fasiq. Kalau tikus yang keluar daripada lubang dia, tempat persembunyian dia tu kan, dia sebagai fawaisiqah. Okey, rupa-rupanya saya pergi ambil, saya kupas dulu yang hujung dia, nanti kita pergi kepada yang ayat yang pangkal depan dia. Kan? Rupa-rupanya perumpamaan tu sebenarnya yang Allah datangkan dalam Quran menggunakan haiwan-haiwan seperti mana nyamuk sekalipun, sepatutnya perumpamaan itu tidaklah menyesatkan mereka. Tetapi sebenarnya mereka boleh tersesat makin jauh dari Allah. Apabila baca ayat-ayat perumpamaan ni, sebenarnya bukan ayat itu. Bukan kerana ayat tu berbentuk perumpamaan, menggunakan perumpamaan haiwan tu, bukan sebab ayat itu. Tetapi sikap mereka, perbuatan mereka yang memang memilih untuk menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Sebab itu orang yang dia ada niat azam untuk dia tak nak taat, dia tak, kalau ada orang dia tak nak taat pada Tuhan ni kan, mereka ni bagilah apa pun ayat Quran, terutama bentuk perumpamaan ni, memang mereka tak nak terima. Apatah lagi dikaitkan perumpamaan itu dengan haiwan-haiwan. Okey. Itu ringkasan dia. Okey. Untuk lebih faham lagi, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan cuba tengok sebab turun ayat 26 ni. Okey. Menurut Ibnu Kathir, sebelum ayat 26 ini turun, sebenarnya sudah ada ayat-ayat sebelum ini yang berbentuk perumpamaan yang menggunakan haiwan-haiwan kecil yang lain. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf dia, mengatakan bahawa ketika mana Allah menyebut tentang labah-labah al-ankabut, Allah pernah menyebut tentang lalat az-zubabu. Orang-orang musyrikin ni pun tanya, apa kehernya labah-labah dan lalat tu disebutkan sebagai ayat Quran? Kita faham tak? Maksudnya dalam, kan ayat Quran tu perkataan Allah kan, kalamullah. Mereka macam rasa macam kenapa ayat Quran tu dia menyebut perumpamaan tentang labah-labah dengan lalat. Sebab kita tahu kan itu haiwan kecil kan. Tak ada nilai pun. Kenapa dijadikan dia sebagai perumpamaan?
Kenapa ketika nak menyampaikan ayat-ayat Quran, mesej-mesej Allah nak sampaikan, kenapa digunakan laba-laba dan lalat? Mereka mempertikaikan, mereka memperkecilkan ayat Quran yang bentuk perumpamaan yang gunakan laba-laba dan lalat. Okey, untuk lebih lanjut lagi, saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan. Kalau boleh tuan-tuan catat. Ini kena catat nota tambahan. Begini, sebelum turun ayat 26 Al-Baqarah, Allah pernah mendatangkan perumpamaan menggunakan laba-laba dijadikan perumpamaan. Kalau tuan-tuan nak rujuk perumpamaan yang Allah gunakan, perumpamaan diumpamakan seperti laba-laba ni, tuan-tuan boleh rujuk. Saya minta tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah nombor 29, ayat nombor 41, muka surat 401. Ayat 41 surah Al-Ankabut, surah nombor ke-29. Tuan-tuan boleh jumpa ayat 41 tu berada pada baris yang ke-6, baris yang ke-7 dan baris yang ke-8 dan ke-9. Allah gunakan perumpamaan seperti laba-laba membuat sarang. Kita tengok perumpamaan tu. Maksudnya Allah ni ketika nak menyampaikan mesej, nak bagi nasihat, nak tegur, Allah gunakan perumpamaan, permisalan seperti laba-laba buat sarang. Okey, begitu juga kalau tentang perumpamaan tentang lalat, Allah gunakan juga dalam perumpamaan. Dalam nak memberikan nasihat, peringatan, teguran, Allah buat perumpamaan tapi dikaitkan dengan lalat. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ayat dia, tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Hajj. Surah Al-Hajj, surah nombor 22, ayat 73, muka surat 341, baris yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Maknanya kalau kita buka muka surat nombor 341, kita akan jumpa ayat 73 suratul Hajj yang perumpamaan itu Allah kaitkan dengan lalat. Allah menegur orang-orang yang menyembah berhala patung-patung ni, Allah kaitkan dengan lalat. Lalat yang kecil, patung yang mereka sembah tu, mereka tak boleh cipta walaupun seekor lalat. Kalau lalat tu terbang dekat patung-patung tu kan, patung-patung tu tak boleh nak buat apa-apa dekat lalat tu. Jadi Allah datangkan ayat-ayat Quran, perumpamaan tentang lalat dengan laba-laba. Jadi orang musyrikin ni, mereka dapat peluang lah nak menolak ayat Quran ni. Tak relevan lah, tak senonoh lah, tak ada nilai lah. Mereka hina ayat Quran. Kenapa? Kerana gunakan haiwan seperti laba-laba dan lalat. Maka setelah wujudnya apa penolakan seperti ini, maka Allah turunlah ayat 26 ni. Maka ayat 26 surah Al-Baqarah, Allah kan kata, Allah tak malu pun. Allah tak segan untuk datangkan perumpamaan walaupun perumpamaan itu digunakan seekor nyamuk ataupun lebih kecil dari nyamuk. Allah tak malu pun nak menyampaikan pengajaran. Allah tak malu nak menyampaikan kebenaran. Apapun bentuk dia, kalau ia benar, mesej sampai, nasihat boleh sampai, boleh bagi kesan, Allah tak malu nak gunakan perumpamaan
walaupun nak menggunakan nyamuk. Dijadikan dalam perumpamaan. Okey, sedikit sebanyak tuan-tuan dah tahu di sebalik kenyataan Allah mengatakan dia tak malu nak bawa perumpamaan walaupun guna seekor nyamuk. Kenapa ada ayat kata Allah tu tak malu? Kerana ada sebelum ini seperti yang kita lihat riwayat yang mengatakan sebelum ini ada perumpamaan tentang laba-laba dan lalat yang dipertikaikan oleh orang-orang musyrikin. Okey. Dan nak memberikan lagi pemahaman, pemisalan yang ayat 26 ni tuan-tuan dan puan ya. Kenapa Allah sampai menegaskan dia tidak malu untuk membuat perumpamaan? Okey, begini. Kalau kita merujuk pada ayat sebelum 26. Okey, contohnya begini. Kalau tuan-tuan rujuk pada ayat nombor 23, ayat nombor 23, tuan-tuan akan jumpa ayat 23 kita tak belajar. Sebab dia bukan bentuk perumpamaan, tapi saya nak kaitkan kenapa ayat 26 ni Allah mengatakan dia tidak malu untuk mengaturkan ayat-ayat yang berbentuk perumpamaan ni, kerana tuan-tuan perempuan begini. Orang kafir musyrikin ni, kalau tuan-tuan baca ayat nombor 23, mereka telah kalah. Mereka telah kalah apabila Allah mencabar mereka untuk buat apa? Untuk buat satu surah yang sama macam Quran. Ayat 23 ni, mereka telah dicabar oleh Allah untuk buat satu surah yang sama macam surah dalam Quran. Allah cabar mereka. Tapi mereka tak mampu nak buat. Jadi, mereka dah kehilangan modal. Macam mana nak tolak Quran ni? Kan, mereka dah kalah dalam nak datangkan satu surah yang macam Quran. Mereka dapat modal kedua. Modal kedua apa? Mereka mempertikaikan. Mereka mencari kelemahan Al-Quran yang mana ayat-ayat yang ada menggunakan perumpamaan menyebut tentang haiwan-haiwan yang kecil, yang hina, yang kotor, seperti mana kita belajar tentang lalat, termasuk juga macam nyamuk. Nyamuk kan tak berharga. Lalat kan tak berharga. Tapi kenapa Allah sudi untuk jadikan dia sebagai perumpamaan? Maka orang Arab musyrikin pun jadikan ia sebagai modal lain untuk dia tolak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, kita dah jelas sedikit sebanyak perkaitan ayat 26 ni dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey, sekarang baru kita masuk kepada tafsiran ayat, terus kita buat tadabbur ringkas bagi ayat nombor 26 ni. Semoga-moga setakat jam ini, tuan-tuan dan puan jelas dengan apa yang saya telah sampaikan. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan nanti boleh kemukakan. Kalau kita tak belajar, kalau kita tak mendalami, kita baca ayat ni tiap kali kita baca, mungkin kita tak nampak perkaitan dia. Kenapa pula Allah sampai nak kena menegaskan dia tu tak malu nak datangkan perumpamaan? Kenapa perlu menegaskan bahawa Allah itu tidak malu?
Mesti ada sebab. Jadi alhamdulillah malam ni kita tahu sedikit sebanyak di sebalik penurunan ayat yang Allah menyatakan dia tidak malu untuk membuat perumpamaan. Yang pertama tadi kita tahu dah, kan? Kita tahu tentang mereka pernah mempertikaikan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Dalam masa yang sama, ayat-ayat perumpamaan ini menjadi untuk menolak, mempelekeh, mempertikaikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka Allah terangkan dia punya nilai dia tentang perumpamaan ini. Okey. Ayat yang innallaha la yastahyi sampailah fama fauqaha ni kita semua fahamlah. Cuma ada para ulama tafsir ya, mereka berbeza pandangan dalam menentukan ni. Kejap ya. Ada ayat mana dekat tafsir ayat ni sekejap. Kejap ya. Kita tengok dekat nota ada perselisihan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama tafsir. Fama fauqaha ni maksud dia apa? Pendapat pertama kata di kalangan para ulama tafsir, fama fauqaha merujuk kepada haiwan yang lebih kecil daripada ba'udah, daripada nyamuk. Fama fauqaha ni membawa maksud haiwan yang lebih kecil dari nyamuk. Pendapat kedua kata fama fauqaha membawa maksud haiwan yang lebih besar daripada nyamuk. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir. Tetapi majoriti para ulama tafsir yang membuat pentahqiqan, yang membuat penelitian, maka yang lebih sesuai fama fauqaha merujuk kepada apa yang lebih kecil daripada nyamuk tu. Maksudnya yang lebih kecil. Sebab itu dekat terjemahan yang kita letakkan, kita terjemahkan bahawasanya hingga, tengok ayat, hingga ke suatu yang lebih kecil daripada nyamuk. Okay, isunya tentang seekor nyamuk betina kan, ba'udah. Nyamuk sini kan, seekor nyamuk. Jadi Allah ni dia tak segan-segan nak bawa perumpamaan, nak sampaikan mesej walaupun menggunakan seekor nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk pun Allah tidak malu untuk menggunakan ia sebagai, diselitkan dia jadi sebagai perumpamaan untuk memberikan nasihat peringatan dan sebagainya. Okey, ini kita jelas. Okey. Sekarang kita nak lihat pula tentang ayat, apa makna, apa taksiran ayat di sebalik orang beriman ni mereka mengetahui perumpamaan itu benar dari Rabb mereka, maksudnya apa? Okey, kata Ibnu Kathir. Okey, Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsir dia bawakan ulasan daripada ulama-ulama tafsir seperti di kalangan para tabi'in. Tabi'in ni adalah anak murid kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadi para tabi'in macam Qatadah, Mujahid, Al-Hasanul Basri, Ar-Rabi' bin Anas, mereka ini membuatkan ulasan, mereka memberikan komentar apa makna orang yang telah beriman, mereka mengetahui bahawa perumpamaan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Mereka mengatakan mereka mengetahui bahawa perumpamaan itu merupakan firman Allah dan berasal dari sisinya, maknanya berasal dari Allah. Maknanya orang beriman ni kan, dia terima apa saja ayat
kalau ia adalah firman Allah, kalau ia bersumberkan dari Allah, orang-orang beriman ini dia akan dikatakan benar. Mereka terima ayat tu. Mereka mengakui ini adalah ayat Quran. Ini memang datangnya dari Allah. Sekalipun ayat-ayat itu jadi dia berbentuk perumpamaan menggunakan haiwan. Orang beriman ni dia tak kisah. Allah nak gunakan perumpamaan dengan nyamuk pun, sekalipun mereka kata ia adalah benar dari Allah. Itu adalah firman Allah. Itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Kenapa perlu pertikaikan? Kenapa perlu ditolak? Orang beriman dia macam tu. Kan? Sekalipun Allah datangkan ayat-ayat nak digunakan, nak dikaitkan dengan laba-laba, tetap orang beriman kata, kita kena terima dia, kita kena benarkan. Ini adalah ayat Allah ni, firman Allah ni. Tak boleh dipertikaikan. Sekalipun ayat-ayat perumpamaan yang menggunakan lalat, dijadikan lalat sebagai permisalan pun, kan mereka tetap menerima segala nasihat daripada ayat-ayat itu. Kerana itu adalah ayat Allah. Itu adalah firman Allah. Dia berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itu orang beriman. Okay, moga-moga saya, tuan-tuan dan semua orang-orang yang baca Al-Quran, dengar Al-Quran, belajar perumpamaan, kita menerima apa saja yang datang dari Allah. Allah nak guna metod apa, Allah nak gunakan bentuk macam mana pun ayat tu, faham ke tak faham ke, ada kaitan ke, sesuai ke, bagi pandangan kita lah, kan? Relevan ke tak relevan ke, bagi kita ia adalah kalamullah, ia adalah firman Allah. Kita kena beriman, kita kena membenarkan ayat itu. Itulah golongan pertama. Okey, saya harap jelas penerangan ini. Okey. Yang berikutnya, kumpulan yang kedua ni, iaitu kumpulan lawan kepada amanu beriman tadi, iaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni pula, mereka tak menerima ayat-ayat itu. Kerana ayat kita sebut tadi kan, kerana ayat-ayat tu macam nampak macam lekeh, nampak macam teruk berbenur ayat Quran dikaitkan, digunakan dengan haiwan-haiwan kecil seperti itu kan. Mereka kata, apa Allah nak ni? Apa kaitan dia? Itulah orang-orang yang kafir. Mereka tak nak apa? Mereka tak nak menerima nasihat-nasihat, peringatan daripada ayat-ayat yang bertu'uman seperti itu. Orang beriman tak? Orang beriman, apa saja dari Allah diterima. Okey, dah boleh faham ayat ini? Okey, kita pergi kepada ulasan. Kita pergi kepada tafsiran tentang kesan daripada orang yang beriman tadi dapat apa? Dapat jumpa apa hasil dia terima apa saja ayat Quran dari Allah, sekalipun faham ke tak faham ke perumpamaan itu. Maksudnya perumpamaan tu boleh ialah macam para sahabat dulu, macam zaman dulu kan tuan-tuan. Mana ada ilmu sains, mana ada ilmu zoologi, mana ada ilmu tentang haiwan nak kaji. Kenapa dengan nyamuk ni, nyamuk boleh bawa denggi ke tak denggi, nyamuk binatang, nyamuk jantan ke, nyamuk betina ke, kan? Betul tak? Orang-orang dulu mana tahu benda-benda tu. Kan? Kenapa pula dengan lalat ni? Apa fungsi lalat? Kenapa dengan lalat ni, kan? Mereka tak tahu. Sebab zaman dulu mana ada lagi National Geography, ya betul tak? Ya, kan? Mana ada lagi ilmu sains belajar tentang haiwan. Tapi orang beriman ni,
Dia tahu itu adalah ayat Quran tu. Dia adalah firman Allah tu. Mereka terima. Jadi, apabila mereka menerima itu adalah kalam Allah, ayat Quran, maka mereka dapatlah mesej-mesej yang Allah gunakan pada perumpamaan tu. Allah kata, mereka dapat apa? Mereka mendapat hidayah. Tapi kumpulan yang tadi tu, yang kafir tadi, yang dia tak nak terima. Tak nak dengar lah, tak nak baca lah. Apa benda ayat Quran ni ke ayat Quran yang datangkan bentuk perumpamaan seperti ini. Mereka ni bukan menjadi bertambah baik, tapi mereka menjadi semakin jauh, semakin sesat. Mereka memang ada asalnya, memang ada sesat dah. Betul tak? Kan berada dalam kegelapan. Turun pula ayat Quran macam ni, lagi mereka jauhkan diri. Itu yang Allah kata. Allah menyesatkan ramai orang dengan sebab perumpamaan itu. Dan ramai juga orang, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk disebabkan perumpamaan itu. Macam mana boleh ramai yang tersesat ni? Yang tadilah, yang mereka tak menerima ayat-ayat perumpamaan yang menggunakan haiwan-haiwan tadi. Tapi berbeza dengan orang yang beriman. Okey. Ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir diberikan ulasan. Ibnu Katsir kata apa? Kesesatan mereka itu akan terus bertambah. Maknanya memang sebelum turunnya ayat Quran pun, mereka memang dah sesat dah. Apabila turun ayat Quran pula, nampak macam lekeh kan ayat macam tu. Kan tak ada nilai lah sebagainya. Mereka ini bertambah lagi sesat. Kerana mereka mengingkari terhadap perumpamaan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah didatangkan oleh Allah, walaupun sebenarnya dalam sanubari mereka, dalam jiwa mereka, sebenarnya mereka tahu itu adalah ayat Allah. Tapi ialah sebab sombong, sebab yang kita baca tadi kan, sebab mereka ni memang tak nak jadi baik pun. Mereka memang nak jadi orang yang fasik tadi tu. Mereka ambil peluang ni, ambil modal ayat yang macam ni untuk ditolak. Bukan mereka ni bertambah mendapat cahaya, bukan mereka bertambah mendapat jalan yang lurus, tapi mereka bertambah menjadi sesat. Sesatlah sebab ayat Quran tu kan cahaya, Quran tu kan sebagai petunjuk, huda. Jadi kalau ditolak ayat Quran sebagai petunjuk, mereka dapat apa? Mereka berada dalam kesesatan. Bukan berada pada jalan yang lurus. Tapi orang beriman jadi apa? Orang beriman ni, Allah kata, Allah telah memberikan petunjuk, iaitu hidayah, kepada ramai orang yang beriman, sehingga petunjuk demi petunjuk terus bertambah. Orang beriman ni macam ni. Kita tahu kan, orang beriman, dia telah dapat hidayah. Allah telah tunjukkan dia apa yang patut manusia ni buat pada Allah. Jadi orang beriman ni, dia masuk Islam, dia terima Islam, dia dapat hidayah dah. Okay, dia dapat petunjuk dah. Tetapi apabila dia setiap kali ayat Quran tu turun, mereka dengar, mereka faham, maka mereka mencari lagi. Mereka menerima ayat Quran tu sekalipun ayat tu berbentuk perumpamaan yang kita kata tadi, mereka tak faham tentang kerelevanan, sebut lalat ke, sebut laba-laba ke. Mereka tetap beriman, mereka tetap nak menganalisis, mereka tetap nak jadikan ia sebagai petunjuk. Maka lagi mereka terima, lagi mereka bersedia untuk menerima nasihat berbentuk perumpamaan itu, maka mereka ini hidayahnya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Maknanya mereka lebih nampak jalan yang lurus.
makin diterima, makin diimani, makinlah mereka mendapat jalan yang lurus dan akhirnya iman mereka pun semakin lama semakin menebal, semakin lama semakin kuat mereka terhadap Allah, terhadap Rasul dan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Inilah makna ulathan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir pada perkataan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. So, moga-moga kita jadi macam orang beriman kan. Lagi kita baca Quran, lagi kita nak tafsir ayat tu, kita nak tadabbur ayat itu, lagi kita mendapat hidayah dari Allah. Lagi kita nampak cahaya, lagi cahaya tu semakin lama semakin besar. Kita dapat petunjuk yang Allah lebih bagi kita banyak cahaya, bawa kita ke jalan syurga Firdaus dia. Amin. Rabbal alamin. Okey, kita teruskan lagi dengan ayat yang berikutnya. Okey, yang tentang fasik ni saya telah sebutkan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya orang yang tersesat ni sebenarnya Quran Allah datangkan bukan nak menyesatkan manusia. Allah kata dah wa ma yudillu bi. Allah tak mau menyesatkan manusia disebabkan perumpamaan itu. Tapi sebenarnya mereka itu sebenarnya yang tidak mahu taat, tidak mahu berubah, tak mahu terima, tak mahu mencari hidayah daripada ayat-ayat yang bentuk perumpamaan. Sepatutnya apa? Terimalah teguran dari ayat-ayat bentuk perumpamaan. Berubahlah, baikilah hidup. Kan? Tapi sebab mereka memang mereka tak nak taat ni, maka mereka carilah alasan untuk menjatuhkan martabat Al-Quran. Mereka nak menolak ayat-ayat, menolak Al-Quranul Karim yang bentuk perumpamaan tadi. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Katsir lagi, dia kata dalam ayat nombor 26 ni, fasik ni dia kata boleh membawa maksud orang kafir dan bukan orang kafir. Maksudnya, siapa-siapa yang derhaka, yang dia berdosa, dia pun termasuk orang fasik. Sebab dari sudut definisi, definisi fasik ni, siapa-siapa yang keluar dari mentaati Allah, dia fasik. Maknanya kita boleh jadi fasik, orang kafir boleh jadi fasik. Fasik ni dia umum. Okey. Kemudian Ibnu Katsir dia kata, namun demikian, dia kata, kefasikan orang kafir ini lebih teruk dan lebih keji daripada orang-orang yang bukan kafir tetapi mereka tetap berdosa. Orang berdosa ni sebenarnya orang fasik lah. Tapi tahap kefasikan, tahap tak taat Allah ni sudah pasti orang yang kafir itu lebih teruk, lebih keji. Justru itu kata Ibnu Katsir, kefasikan yang dimasukkan dalam ayat 26 ni ialah orang kafir. Lepas tu Ibnu Katsir dia letak penghujungnya wallahu a'lam. Dia kata Allah lebih mengetahui tentang makna sebenar al-fasik. Al-fasikin itu merujuk kepada siapa? Tapi kalau ikut pemilihan Ibnu Katsir, dia merujuk kepada orang-orang yang kafir. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setakat ni boleh faham sebelum kita pergi kepada pengajaran ayat. Okey. Sebelum kita pergi pada pengajaran ayat, tuan-tuan, ada ayat lain ya dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 53. Allah menyatakan Allah tak malu nak menyampaikan kebenaran. Allah kata wallahu la yastahi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu untuk menyatakan perkara yang benar sekalipun menggunakan perumpamaan. Allah tak malu. Apa pun cara, kalau mesej tu boleh sampai, benda itu benar, maka tak perlu untuk kita malu-malu nak menyampaikan kebenaran. Okey. Jadi, kita pergi kepada pengajaran ayat. Lepas tu kita terus pergi kepada tindakan selepas kita buat tadabbur ringkas
ayat 26 pada malam ini. Okay, setakat ni tuan-tuan boleh faham ada mana-mana yang perlu saya ulang? Ada soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan? Jelas? Tuan-tuan boleh berikan maklum malas ya? Jelas, Ustaz. Okey. Yang lain-lain, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah jelas, Ustaz. Okey. Ada tak yang malam ni kali pertama dia ikut kelas kita pada malam ni? Ada tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh menyatakan secara verbal, lisan, tuan-tuan boleh letakkan apa-apa bentuk. Ada tak? Ke tuan-tuan dah ikuti sebelum ni? Saya pertama kali, Ustaz. Puan Asia pertama kali? Ya. Puan Asia Saya- dapat? Siapa lagi pertama kali? Saya pun pertama kali, Ustaz. Oh, Kak As pun pertama kali. Okey. Nota dapat tak? Puasa dia kat semua tu. Okey. Nota untuk yang saya paparkan di skrin dapat tak? Saya dapat, Ustaz, dalam Telegram tapi tak boleh buka. Why? Tak tahu. Kalau tak suruh-suruh anak tengok kan. Oh, mungkin handphone tu dia tak install, mungkin dia tak ada yang PDF kot. Nanti tengok balik lah. Okey. Jadi untuk dapatkan nota, silibus tu penting juga tu. Silibus ya. Senarai semak perumpamaan tu penting juga. Supaya kita tahu kita berada di supaya tuan-tuan tahu perjalanan pengisian ni macam mana daripada satu perumpamaan kepada satu perumpamaan. So kita belajar walaupun secara santai-santai tapi moga-moga dia sampai, kita ikut dia dengan baiklah. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak terus pergi kepada pengajaran ya. Okey. Ayat 26 tadi apa dapat kita belajar? Nombor 1. P1, P tu maksudnya pengajaran ya. Bukan P tu maksudnya pimai tang tu. P1 tu maksudnya pengajaran. 1. Perumpamaan sebenarnya Allah tuan-tuan, Allah boleh nak sebut ayat tu secara direct. Betul tak? Boleh tak Allah tak gunakan perumpamaan? Jawapannya boleh kan? Allah tak gunakan. Sebab perumpamaan ni, dia nak faham, dia kena faham, kena baca beberapa kali. Lepas tu ada makna yang tersirat. Kan? Kenapa Allah buat ayat macam perumpamaan ni? Sebenarnya kenapa? Contoh macam ni lah. Macam kita kata, kita gunakan peribahasa apa? Kita kata bagai air yang dicincang takkan putus. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang kita tahulah. Kan? Maknanya kita tahu hubungan adik-beradik ni, hubungan darah daging ni takkan putus. Kan? Seperti mana air kalau kita cincang, air tu memang takkan putus. Kan? Sebenarnya boleh je kita kata terus kan? Hubungan adik-beradik takkan putus lah sampai bila-bila, bergaduh ke apa ke takkan putus. Itu ayat direct dia. Tapi kenapa digunakan bentuk perumpamaan? Okey, pengajaran nombor 1. Sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, seperti mana kita tengok dekat nota tu, yang ini bagi saya maksudnya kalau pada sudut pandang saya lah, saya dapati bahawasanya sebenarnya Allah Ta'ala jadikan ayat perumpamaan ni sebenarnya Allah nak menguji tahap penerimaan keimanan hamba-hamba dia. Allah nak tengok siapa yang memperakui itu adalah ayat Allah, itu ayat Quran, atau sebaliknya. Allah nak tengok dalam ramai-ramai hamba dia ni, siapa yang boleh terima ayat tu, siapa yang tolak. Itu pengajaran pertama yang dapat kita belajar. Okay, sebab itu tadi, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Okay. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar, setiap kalamullah,
setiap perkataan Allah seperti ayat Quran kan, pasti ada tujuan dia dan pasti ada hikmah dia. Pasti ada mesej di sebalik ayat tu. Dia mesti ada sebab. Allah berkata-kata tak ada yang sia-sia. Macam kita, kalau kita bercakap dalam tempoh satu hari ni, kan, dalam banyak-banyak kita bercakap, banyak yang cakap tu kadang-kadang macam tak ada faedah, sia-sia, mungkin banyak merapu dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak pernah. Tidak ada sedikit pun, tidak ada perkataan, kalimah pun, ayat pun yang Allah datangkan, ia tidak punya tujuan dan hikmah. Seperti mana Allah datangkan perumpamaan. Okey. Pelajaran nombor 3 yang kita dapat belajar, rupa-rupanya Allah ni juga mempunyai sifat al-haya, iaitu Allah mempunyai sifat malu bagi Allah. Kan Allah kata Allah tidak malu. Maknanya Allah ni juga dikaitkan dengan mempunyai sifat malulah. Kan, cuma Allah kata dia tak malu datangkan perumpamaan. Maknanya dikaitkan dengan sifat malu bagi Allah itu. Tapi kita jangan sama sekali menyamakan malunya Allah itu, sifat Allah itu dengan kita semua. Sudah pasti walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un. Tak ada siapa pun yang sama macam Allah. Pelajaran nombor 4. Kita dapat belajar, inilah rupa-rupanya keadaan manusia ketika diturunkan ayat-ayat Quran. Betul tak? Seolah-olah ayat 26 ni membawa kita kepada melihat, kita dapat membayangkan macam mana ya manusia masa ayat-ayat Quran itu turun. Kita dapat belajar. Rupa-rupanya ada manusia yang menolak, ada manusia yang beriman. Kita dapat belajar pelajaran nombor 4. Okey, pelajaran nombor 4 ni saya letakkan ayat lain nak kukuhkan pengajaran nombor 4 ni juga. Okey, ada saya datangkan kat situ surah At-Taubah ayat 124 dan 125. Okey, kalau kita baca surah Taubah ayat 124 kan, Allah bagi tahu, dan apabila diturunkan sebuah surah dari Al-Quran, maka antara mereka ada yang bertanya, dah ramai-ramai kamu ni ada siapa tak yang beriman, yang imannya bertambah sebabkan surah ini? Orang beriman ni, dia dapat jadikan surah itu untuk tambahkan keimanan mereka. Mereka gembira sangat ayat Quran itu turun. Mereka dapat petunjuk baru, mereka dapat cahaya, mereka suka. Tapi ayat 125 kata, ada orang sebaliknya. Allah kata, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang ada penyakit dalam hati mereka ni, maka bukan makan ni, maka surah ini menambahkan lagi kekotoran yang ada pada hati mereka. Okey, daripada ayat 26 ni kita dapat belajar, kita dapat bayangkan kan, bukan semua orang dia boleh menerima kalamullah. Ada beriman, ada yang menolak, seperti mana surah Taubah. Okey. Pelajaran nombor 5, tuan-tuan puannya, kita dapat belajar begini. Siapa-siapa yang dia tak percaya, dia tak boleh terima ayat Quran dia, bentuknya macam tu, perumpamaannya macam tu, maka ragu-ragu itu, ketidakpercayaan itu sebenarnya boleh membawa kepada Allah jauhkan dia daripada dapat jalan yang lurus. Macam yang tadi tu kan, yudillu bihi kathira. Semakin ragu, semakin rasa ayat Quran ni, kenapa dia macam ni ya? Kalau orang rasa ragu, orang rasa macam hukum hakamnya tak valid, hukum hakamnya tak relevan, kan? Benda-benda dalam tu sebenarnya kita yang tersalah faham. Kalau orang tu dia makin jauh dengan Allah, sebenarnya bukan kerana ayat tu, tapi mungkin dia salah faham, mungkin dia ragu-ragu, mungkin dia rasa Quran tu
adalah perkataan seperti mana perkataan-perkataan orang-orang yang lain. Okey. Jadi pelajaran nombor 5 ni saya nukilkan ayat lain dalam surah Al-An'am ayat nombor 110. Allah dah bagi tahu jawapan dia. Allah kata apa? Dan kami palingkan hati serta pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Ni Allah bagi tahu kalau siapa-siapa yang memang dia tak nak terima Al-Quran tu kan, dia tak nak terima. Dia macam dia dah tutup pintu hati dia untuk mencari nasihat, mencari petunjuk, mencari dijadikan Quran sebagai bimbingan, maka Allah akan palingkan hati dia memang tak suka dengan Quran tu. Akhirnya Allah kata kami biarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan yang membingungkan. Jadi sepatutnya kita apa? Lagi kita percaya, lagi kita faham, lagi kita memang niat kalau baca Quran je, kita nak cari apa petunjuk dia hari ini. Apa nasihat Allah ni? Apa Allah nak kata? Apa Allah nak tegur? Kalau kita memang dalam hati kita yakin ini adalah kalam Allah ni, mesti ada sebab Allah sebut ni, mesti ada tujuan ni, ada apa ni? Maka kita akan mendapat jalan yang lurus tu. Lagi kita mengambil faedah, lagi kita nak baiki diri dengan ayat Quran tu, kan? Kita nak betulkan mana yang salah, kita nak baiki mana yang kurang. Allah kan bawa kita kepada kebenaran. Tapi kalau ada orang dia tak setuju, dia tak suka, dia tak boleh terima, dia menyampah, dia benci, maka Allah akan palingkan hati dia jadi Allah macam seperti Allah bagi hati dia macam tak terkesan pun dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik. Kita pergi kepada tindakan selepas tadabbur. So kita kena buat apa lepas kita faham ayat ni? Dah faham kan? Dah dapat pengajaran kan? So kena buat apa? Okey. Nombor 1, kita kena membenarkan. Kita kata ini ayat Allah. Kan? Saya faham ke? Saya tak faham ke? Perumpamaan ni kenapa macam ni? Kan? Kita katakan ini adalah kalam Allah. Ni firman Allah ni. Kita kena benarkan. Dan kita kena yakin apa jua yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tindakan kita. Tindakan kita yang kedua, tindakan kita yang kedua. So, kalau kita dah meyakini ayat-ayat Quran ini semuanya dari Allah, so kita kena buat apa? Takkan sekadar kita kata, saya beriman ayat Quran ini adalah dari Allah. Bukan sekadar takat itu. Tindakan yang kedua, naik satu fasa lagi, kita kena usaha fahamkan. Iyalah, kita kena fahamkan, kan? Kenapalah ayat 26 ni bunyinya macam ni? Kita tahu semua orang mengakui ayat 26 ni ayat Quran. Dalam surah Al-Baqarah, muka surat nombor 5. So orang faham ayat tu, kan? Tetapi bukan sekadar tu. Kita kena usaha fahamkan dia. Apa maksud ayat dia ni? Apa yang Allah nak sampaikan ni? Apa Allah nak cakap ni? So kalau kita dah faham, langkah berikutnya kita kena carilah apa teladan-teladan yang kita kena buat, apa teladan-teladan yang boleh kita ambil, terutama ayat-ayat yang berbentuk perumpamaan. Seperti yang kita buat tiap-tiap minggu ni, yang tuan-tuan juga mungkin ikut kelas-kelas lain pasal perumpamaan tu, sebenarnya kita pergi kepada yang pertama dan yang kedua dah. Kita cari apa makna yang tersurat, apa yang mana tersirat di sebalik perumpamaan itu. Kenapa sampai nak kena belajar? Kenapa sampai nak kena faham? Kita kata itu kan kalam Allah. Okey, kemudian tindakan ketiga kena buat apa? Tindakan yang ketiga, sudah pasti kita jangan memperkecilkan apa saja ciptaan Allah. Contohnya macam orang musyrikin dah kata kan, kenapa bawa cerita pasal lalat ni? Kenapa bawa cerita pasal labah-labah?
buat cerita pasal laba-laba, buat cerita pasal nyamuk. Kita orang beriman ni, setiap yang Allah ciptakan, lalat ke, laba-laba ke, nyamuk ke, haiwan-haiwan lain ke, pasti ada hikmah dia. Mesti ada yang Allah nak sampaikan kepada kita tu. So kita jangan pelekehkan, kita jangan perkecilkan. Antaranya apa kita dapat, tuan-tuan? Kalau kita tengoklah macam lalat kan. Kita tengoklah macam nyamuk, contoh nyamuk. Mungkin orang, tuan-tuan, mungkin orang kata, alah, nyamuk ada apa dengan nyamuk, contoh kan. Bukan orang perkecilkan. Tapi sebenarnya Allah tak pernah ciptakan mana-mana ciptaan dia, makhluk yang diciptakan itu tanpa sebarang nilai. Ada. Tuan-tuan, nyamuk ni, kecil-kecil nyamuk tu, ramai orang boleh mati. Betul tak? Disebabkan denggi contohlah. Kalau nyamuk Aedes kan. Kecil nyamuk tu, tapi dari sudut statistik ramai juga orang mati. Kau ingat nyamuk ni kecil, kau boleh petikaikan. Itu kan ciptaan Allah tu. Tuan-tuan, nyamuk ni juga boleh bagi rezeki pada orang. Betul tak, puan? Kan? Boleh bagi rezeki tak pada orang? Kerana ada nyamuk ni, bagi rezeki pada orang. Orang dapat pekerjaan, dapat manfaat. Betul tak, puan? Itu yang ada orang jual ubat nyamuk. Betul tak? Ada orang jual kelambu. Ingat nyamuk ni haiwan yang main-main ke? Nyamuk ni kalau dia datang masa kita tidur, tak boleh tidur kita. Betul tak, perempuan? Ingat Allah jadikan nyamuk, jadikan sebagai perumpamaan tu. Ingat nyamuk tu macam tak ada erti apa-apa. Rupanya di sebalik kecilnya nyamuk tu boleh membawa banyak manfaat, juga boleh membawa kemudaratan. Betul tak? Begitulah yang ada pada lalat. Begitulah yang ada pada laba-laba. Wallahu ta'ala alam. Dan yang pastinya apa tahu? Yang pastinya, kalau ada orang pelekehkan apa barang, bawa perumpamaan seperti lalat kan, kita kata senang je. Lalat tu kecil je, nyamuk tu kecil je. Cuba kau cipta nyamuk tu, boleh? Nyamuk yang kecil tu pun tak mampu untuk kita ciptakan. Tetap. Makna kata, setiap yang Allah ciptakan, dijadikan segala ciptaan Allah tu dalam perumpamaan, maka seharusnya kita mengagungkan apa saja makhluk ciptaan Allahu Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dah. Alhamdulillah. Okey. Dah 10:30, lebih 1 jam 15 minit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikuti tak pengisian bagi yang baru-baru lah khususnya? Tuan-tuan boleh jelas tak suara saya? Boleh ikuti. Maksudnya sampai tak maklumat tu pada tuan-tuan dan puan-puan? Sampai tu maksudnya tuan-tuan faham tak? Dapat tak sesuatu pengajaran, teladan? Yang paling penting kita faham lah. Yang paling penting kita faham selama ni kenapalah Allah kata dia tak malu pada ayat 27 tu kan. Alhamdulillah malam ni Allah beri kita ilmu. Semua yang kita dapat malam ni semuanya adalah daripada kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah rahmat dari Allah. Baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Secara semat kita minggu depan nak belajar apa? Okey, tuan-tuan puan ya. Minggu depan kita nak belajar ayat nombor 74. Kejap ya. Kejap. Saya tutup sekejap yang ni. Kejap. Okey.
Minggu depan, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Begini. Sekejap ya. Okey, minggu depan. Sekejap. Minggu depan kita belajar ni tuan-puan. Ingat ya, okey, minggu depan kita belajar ni. Minggu depan kita belajar ayat 74 ya, bilangan 4 ni. Bilangan 4, masih dalam surah Al-Baqarah, ayat 74. Muka surat nombor 11, kita nak tengok perumpamaan tentang hati yang keras. Hati yang keras. Keras macam apa pula keras ni? So nanti kita baca dulu dekat ayat nombor 74 yang berada pada buku surat yang ke-11. Kita akan tengok ada hati orang lebih keras macam batu. Kenapa Allah datangkan perumpamaan hati manusia yang keras? Lebih keras daripada batu. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada minggu hadapan. Khamis malam Jumaat. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, moga-moga kita dapat ditemukan pada minggu hadapan sama secara langsung ataupun tak secara langsung. Jadi saya minta pada jasa baik tuan-tuan puan, kalau boleh ajak lagi kawan-kawan kita yang lain, anak beranak kita, saudara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita sebagainya untuk ikuti program anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Semuanya percuma tuan-tuan perempuan. Tak perlu tuan-tuan nak membayar apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan tu dialu-alukan. Tapi kita tidak mengenakan sebarang yuran kepada siapa yang nak ikut. Jadi semoga dapat banyak manfaat, semoga dapat berkat, semoga Allah bagi kita rahmat dan Allah sentiasa memberikan kita hidayatul taufiq untuk kita sentiasa dapat berdamping dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada tuan-tuan perempuan, kepada yang membantu saya secara langsung untuk buat hibahan dan sebagainya, dan juga cara-cara langsung. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.